اللهم صل على سيدنا محمد. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صدق الله العظيم. Kita baca doa untuk nazilahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa sattik kalimatahum wa zalzil aqdamahum
وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang Maha memaksa, Ya Allah yang Maha perkasa, Ya Allah yang Maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, 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 amin ya mujib du'a'is sa'ilin, wa ya qabilat ta'ibin, wa ya rahimat du'afa wal fuqara wal yatama wal masakin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, innaka antas sami'ul alim, innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, fa ya ibadallah. Alhamdulillah, sebanyak-banyak syukur, setinggi-tinggi puji terrafakkan kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla Jalalah, atas limpahannya kepada kita. Dapat sehari lagi usia dipinjamkan, sehari lagi rahmat dan nikmat dilimpahkan, sehari lagi amanah ditanggung. InsyaAllah ta'ala, sebagai hamba yang bergelar mukmin, kami akan menanggung wa amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. InsyaAllah ta'ala, hidup dan berjalannya kita di atas redha dan pimpinan Allah. Dan alhamdulillah,
dengan kesempatan waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, pagi ini dapat lagi kita bersama-sama untuk menyambung tafsiran daripada surah Al-Ma'idah. InsyaAllah hari ini kita akan masuk ayat yang ke-15 daripada surah Al-Ma'idah, juzuk yang ke-6, juzuk 6, surah ke-5, ayat ke-15. Nama surah dia Al-Ma'idah, hidangan. Hidangan. Kita tak sampai lagi sembang ayat ni tentang cerita hidangan. InsyaAllah dia yang duduk di tengah-tengah tu, dia cerita tentang hidangan, dan hidangan apa yang telah pun difitnahkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, iaitu santapan, kita kata makan malam terakhir Nabi Allah Isa alaihi salam. Itu fitnah orang Yahudi, fitnah orang Nasrani. Kata dia mabuk-mabuk malam tu, dia minum-minum. Tu cerita. Dia ubah cerita. Dari dalam Taurat, daripada dalam Injil, dia tukar cerita. Ni kerja orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Baik. Bila masuk ayat yang ke-15 ni, ayat yang ke-13 lupa. Ingat ke lupa? Siapa ingat? Saya pun tak ingat. Ulang sikit kena ulang sikit undur selangkah ke belakang untuk meneruskan 10 langkah ke depan. Sifat mukmin saling ingat memperingati. Sifat orang berkasih sayang kerana Allah selalu memperingati kerana kasih sayang, bukan kerana hampa ni bodoh sungguh, tak larat nak ajak, tak kata tidak. Kerana sayang kita ingat memperingati untuk menguatkan ingatan kita yang sememangnya lemah. Kita ni kalau nak dibandingkan dengan bateri kita ni, cas lagu mana pun duduk kat bahat nombor las tu. Kan? Dia sak je. Hak yang awal tu sak je. Sak cepat habis. Macam handphone lama. Kan? Cas berjam. Guna tak ada sak habis. Kita kata, kita baca handphone lama. Nak beli hak baru pakai dah lah. Melainkan nak padam je lagi. Padam je lagi. Cuma orang tak tanam je lagi. Dah ada lah. Nampak masih lagi berjalan, masih lagi melata. Selagi nama umur, selagi itu ada kewajipan kita. Baik. Kena undur sikit ayat ke-13. Ayat ke-13 Allah Ta'ala cerita tentang sifat-sifat orang Yahudi. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum ja'alna qulubahum qasiyah. Allah Ta'ala sebut yang mana dengan sebab mereka itu memecah perjanjian, memungkiri perjanjian di dalam kitab Taurat. Depa ubah yuharrifuna, depa mengubah ayat-ayat Allah di dalam kitab Taurat. Ini kerja orang Yahudi. Yahudi dapat Taurat dulu. Dapat Taurat, pandai, hebat. Tapi rasa hukum ni tak relevan. Tak boleh digunakan. Potong. Yang ni tak boleh. Dalam Taurat diceritakan di antaranya tentang kedatangan Rasul akhir zaman yang last sekali. Dia kata Musa tu lah. Walhal Nabi Allah Musa kata bukan aku, ada lagi yang akan datang sekian begini tempat. Baik, kita cari beriman dengan Rasul yang akan datang. Beriman. Mai satu depa tak berkenan. Bunuh. Beriman pula dengan yang ni ikut. Mai juga Rasul tak berkenan. Bunuh. Itu yang kata orang Yahudi paling ramai bunuh para nabi. Paling ramai dia pembunuh para nabi. Ada yang mengatakan, dalam tafsir mengatakan sampai 70 orang para nabi yang dibunuh. Dia pun tak berkenan, tak suka dengan apa yang kau tu ajak, tak suka dengan apa yang kau tu bawa datang, pembunuh. Bahkan kalau kita tengok cerita Nabi Zakaria, Nabi Yahya yang dibunuh pasal sebab dia tak berkenan.
Kami nak ayat lain, buat ayat lain. Allah Maha Pengasih buat ayat lain. Buat ayat lain semua mereka bunuh. Sampai akhirnya Nabi Isa alaihissalam dibunuh tak? Bunuh juga. Pada anggapan mereka Isa tu mati disalib, mati dibunuh. Pasal dia pun tak kenal. Dia cari fitnah-fitnah kepada para Nabi Allah tu. Dia bunuh. La'annahum, Allah Ta'ala yang melaknat. Pasal dia berkata dalam kitab kami tak ada pun cerita. Dalam kitab kami tak ada pun cerita. Itu cerita pasal orang Yahudi. Kemudian ayat yang ke-14, Allah Ta'ala cerita pasal orang Nasrani. Pasal orang Nasrani. Okey. Kata Allah, lepas sebut wa minal ladzina qalu inna nasara. Ini ayat, nama dia ayat syok sendiri. Kata Allah, orang-orang Nasrani ni dia kata, kami ni sesungguhnya orang-orang Nasara. Baik, Nasara ni dalam satu erti kata mengikut pendapat Imam Ibn Katsir. Nasara ni daripada perkataan nun sad ra, Nasara, orang yang memberi pertolongan. Orang yang selalu menolong, Nasara. Jadi mereka mengaku diri mereka ni orang yang selalu bagi pertolongan. Dekat siapa-siapa pun mereka tolong. Mereka mengaku mereka ni orang yang baik, orang yang selalu bagi bantuan. Nasara tu saya kata ayat ni ayat syok sendiri. Mereka mengaku dengan penuh angkuh, dengan penuh takabur, kami ni orang Nasara. Kemudian, tapi kata Allah, akhadna mitsaqahum, mereka pemungkir janji juga. Memungkiri janji. Fanasihadzan mimma dzukiru bih. Mereka lupa dengan apa yang telah pun diberi perjanjian kepada mereka. Mereka lupa apa yang telah pun diperingatkan kepada mereka. Apa yang diperingatkan kepada mereka? Okey, Injil datang. Selepas Taurat, Injil datang. Datangnya Injil membenarkan kalimah apa-apa ayat yang ada dalam Taurat, Injil membenarkan. Itu yang kata musaddiqan lima baina aydihim. Nabi Isa tu, dia bila mana Injil didatangkan kepada dia, di dalam kitab Injil itu termaktub kata-kata Allah tentang apa yang ada dalam Taurat tu semua betul. Dan akhirnya dia kata Nabi Isa alaihissalam, aku ni diutuskan untuk menyampaikan khabar gembira kepada kamu akan lahirnya min ba'di selepas aku ini seorang nabi ismuhu Ahmad. Seorang nabi selepas aku nama dia Ahmad. Okey. Bila mainnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia perhatikan dalam Injil nama Ahmad, yang ni nama Muhammad. Tapi masih Hamim Dal juga. Hamim Dal tu maksud dia puji. Kalau Ahmad, dia nama, kalau sarafnya dia nama isim tafdil. Isim tafdil ni orang yang terpuji. Ahmad maksud dia orang yang terpuji. Muhammad orang yang patut dipuji. Sama jugalah maknanya. Betul tak? Mai pula puak Nasrani tak terima. Yahudi ambil baca Injil. Tak boleh. Kita kena tukar. Dia kata dia yuharrifunah. Dia tukar ayat-ayat yang ada dalam Taurat, ayat-ayat yang ada dalam Injil. Bagaimana pergi Zabur? Mana pergi Zabur? Zabur ini dihancurkan. Habis dimasukkan terus, dia hancur. Dia bakar Zabur. Dalam cerita kata, Zabur itu dibakar. Hancur. Allah Ta'ala bawa datang mai Taurat. Dia ambil Taurat, dia tak musnahkan. Tapi dia ubah ayat dalam dia. Mai Injil membenarkan Taurat. Dia ubah pula. Itu ayat yang ke-13 dan 14 cerita perangai dia. Lepas tu mai ayat yang ke-15 hari ni yang kita nak baca insya-Allah Ta'ala. Allah Ta'ala panggil dia. Satu seruan yang paling banyak Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfun. Katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Allah Ta'ala seru ahlul kitab. Ahlul kitab ni siapa? Okey, bila disebut ahlul kitab ni iaitu orang yang alim tentang kitab. Kita ni bukan ahlul kitab. Maksud orang yang ahlul kitab ni kalau dalam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang panggil hafizah. Hafiz, orang yang ada 30 juzuk kitab dalam dada dia, dia boleh huraikan masalah ni, dia bukman. Ni ayat yang keberapa, masalah ni dia bukman. Itu baru ahlul kitab. Kita ni ahlul bahlul lah. Baru nak pergi cari tang mana, juzuk ke berapa, ayat apa, saya lah, macam tu tak ada dalam kepala otak, hanya cari kitab buka, cari tang sini. Kadang buka kitab pun cari tak jumpa. Dia yang kata kita bukan ahlul kitab. Tapi bila Allah sebut tentang ahlul kitab, di kalangan Yahudi dan Nasrani, dia pun memang hebat. Dia pada ada dah semua. Tu yang Allah Ta'ala sebut. Ya'rifunahu kama ya'rifu abna'akum. Dia perkenal Nabi tu macam dia perkenal anak-anak mereka. Dia tahu lalat Nabi tu dulu kat mana, ruas panjang tangan Nabi, jari-jari Nabi, kuku Nabi, bentuk muka Nabi, dia tahu semua. Tapi yuharrifunahu, tukar ayat-ayat tu. Namun tak dinafikan. Ada juga di kalangan mereka waliman khafa maqama rabbi jannatan. Kata Allah, ada juga yang beriman. Bukan semua jahat. Ada yang beriman. Bila ada yang beriman, mai minta ampun kat kamu, mai minta maaf kat kamu, fa'fu wasfah. Ingat balik yang itu. Apa dia wasfah? Apa dia fa'fu? Fa'fu maafkan. Wasfah buka buku baru, kan? Maafkan, makna dia jangan ingat dah lah. Maafkanlah dia. Dia minta maaf atas kesilapan dia, buat begini. Jadi dia minta maaf. Allah Ta'ala kata maafkanlah. Dan kemudian wasfah ni maksud dia buka buku barulah. Jangan duk ingat-ingat dah. Kita ni maafkan di mulut, kan? Kadang hati tu masih ada selumbar. Aku dah memang dah maafkan dah dia. Aku tak mau kenang-kenang dah. Tapi aku tak boleh tengok muka dia. Kan? Hati rasa tawak. Tak mahu kawan dengan dia. Maaf. Tapi tak mahu kawan dengan dia. Okay. Tapi bila Allah Ta'ala sebut wasfah ni maksud dia, buka buku baru. Sudah. Lupakan terus menerus. Masya Allah. Sucinya hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disuruh wasfah. Di antara sifat baginda sallallahu alaihi wasallam bila disuruh wasfah ni, waktu baginda mencari-cari seorang wanita Yahudi yang selalu simbah ayat najis kepada Nabi. Kan Nabi lintah nak pergi ke masjid, lalu ke rumah dia. Dia nanti, kita kalau bahasa utara dia kata, dia curah ayat, cerok ayat najis. Kepada Nabi. Tiap-tiap kali Nabi lalu, dia simbah pada Nabi SAW. Jadi bila dia tak sembah, Nabi tertanya-tanya mana pergi? Mana pergi orang? Bila Nabi bertanya, orang kata dia sakit lama dah, tak boleh bantu. Okey, kalaulah kita yang tak fa'fu wasfah ni, padan muka hang. Kan? Kita akan kata, padan muka hang, buat kat aku sangat. Memang patut Allah Ta'ala bala dekat hang tu. Tidak? Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam, fa'fu tu kata Nabi tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tu Al-Quran yang bergerak. Apa yang Al-Quran kata terus masuk dalam diri dia. Terus beramal dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Kata Aisyah, kalau tengok Al-Quran hidup, tengoklah pada jasad dia, pada akhlak dia, pada percakapan dia, tingkah laku dia, gerak-gerik dia. Itulah Al-Quran. Dicari, tahu kata kawan tu sakit.
Dia hantar makanan hal-hal baginda sendiri pun tak apa cukup makan. Menyantuni sampai akhirnya kawan tu mengucap kalimah syahadah. Tu yang asal yang punya buat macam-macam kat Nabi. Sebab apa? Sebab berkat daripada wasfah. No? Okey. Kemudian tentang ahli kitab ni pula, Rasulullah nak bagi peluang macam tu. Nak bagi fa'fu wasfah. Kok mana pun Rasulullah akan mendekati ahli-ahli kitab. Yang mana ahli kitab ni kalau kita kata kalau di kalangan kita sebut ulama-ulama, ulama-ulama, mufti-mufti. Maksud mufti ni orang yang boleh bagi fatwa ayat Al-Quran, hadis sahih dengan segera. Bila kita tanya dia terus dia ulang. Bila kita tanya dia terus dia ulang. Itu mufti. Yang memang ada dalam diri dia semua. Taklah disebut depa tu ahli kitab. Cuma sebab depa bukan kitab Taurat dan Injil, tapi depa Al-Quran yang sentiasa berdampingan dengan Al-Quran. Tindakan mereka, keputusan mereka semua daripada Al-Quran. Betul ya? Ada tak dalam Al-Quran kata begini ni? Cari. Kias lalu ambil keputusan. Kita ni buat keputusan ikut kata hati. Tapi alhamdulillah orang yang beramal dengan surah Al-Kahfi ayat yang ke-10, qalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ayat terakhir tu, ayat yang selalu kita minta kepada Allah, bagi kat aku pimpinan ketika mana setiap kali aku nak buat apa-apa keputusan. Kita minta Allah Ta'ala rasyada, bagi pimpinan. Kita ni buat keputusan daripada yang sebesar-besar keputusan sampai sehalu-halu keputusan. Kita buat. Kita tak ada Al-Quran. Kita bukan tak ada Al-Quran. Kita tak kerti nak rujuk Al-Quran pada intipati keseluruhannya. Tapi kita selalu minta. Kita selalu minta pada Allah, hang bagi pimpinan pada setiap keputusan aku nak buat ni. Hang bagi pimpinan di atas jalan apa yang aku lalui. Kita betul kena buat keputusan. Sehingga nak makan apa pun kena buat keputusan. Betul tak? Rasa nak makan apa hari ni? Hari ni rasa-rasa macam tak mau makan apa-apa pun tak. Keputusan lah tu. Keputusan lah. Dia rasa. Rasa-rasa tak mau makan apa lah. Puasa. Itu keputusan. Aku lah punya teringin lah nak makan tu. Ni dah rasa dah ada di bibir mulut. Pergi cari. Nak buat keputusan. Okey. Apapun atas pimpinan Allah. Sebab tu ayat yang ke-10 bila kita baca surah Kahfi, ayat yang ke-10 tadah tangan. Kita minta pimpinan Allah pada setiap keputusan yang kita buat. Pasal kita tak tahu keseluruhan yang ada dalam Al-Quran, kita tak tahu. Kita mengaji boleh, alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi, walaupun taklah hebat macam qari-qari yang lain. Bolehlah nak baca lepas untuk diri sendiri. Kan, mai orang pandai sikit, macam dia dikura-kura tenggelam kepala dalam cengkerang. Kan, kalau tak ada siapa suara sikit, macam gungang-gungang, dengar kata orang lintas, lan balik. Sendiri punya tahulah, sendiri punya tahulah macam mana. Tapi Allah puji orang Ajami ni. Walaupun mereka tak tahu, mereka usaha belajar bagi tahu. Usaha cari. Luangkan sedikit masa. Bahkan kadang-kadang kena keluar belanja. Nak bayar yuran dan sebagainya. Tapi nak cari. Bukan ahli. Kita bukan ahli. Kita baru sedang mencari. Pencarian kita ni dengan sebab satu rahmat Allah Ta'ala hantar mai. Allah Ta'ala sebut kepada ahli kitab. Qad ja'akum rasuluna. Kami buat mai dekat hampa rasul. Allah Ta'ala nak bezakan antara ahli kitab dengan kita hari ni. Ahli kitab ni Allah Ta'ala hantar terus seorang rasul. Rasul di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kita dia hantar. Yang hari ni kita masih merasa rahmatan lil alamin. Satu rahmat sekalian alam hari ni yang kita rasai kehadiran baginda sallallahu alaihi wasallam, hadirnya di hati. Cintanya tulus.
Ada, sentiasa ada. Bahkan kadang-kadang menyebut nama baginda dah cukup menggetarkan hati, mengalirkan air mata. Tak tahu, tak pernah jumpa, tak pernah bertemu, tapi Masya Allah dah cukup mendebarkan hati. Kalaulah kita tengah duduk, orang kata sat lagi Nabi Muhammad SAW nak datang ziarah kamu, Allahu Akbar. Apa yang kita nak kata dekat dia? Apa yang kita nak kata? Okey, bila ditanya para tabi'in yang tak sempat berjumpa dengan Rasulullah SAW, andai kami dapat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW secara hidup, nescaya kami akan mengucapkan terima kasih. Terima kasih kerana membawa rahmat untuk kami. Dosa walau banyak mana kami buat pun ditangguhkan Allah atas permohonan Nabi SAW. Ya Allah, umat aku tu lemah. Jangan kau balas mereka dengan segera azab. Tangguhkanlah. Dalam penangguhan mungkin kita bertaubat. Tapi bila ahli kitab ni mai Nabi SAW, Nabi yang mai. Sebab tu dia gunakan dengan qad ja'akum. Fi'il madhi ja'a. Kalau mudhari' dia yaji'u. Okey, ini ja'a. Fi'il madhi. Bila fi'il madhi telah datang, bukan hampa pergi cari dia. Dia mai cari hampa. Dia mai cari hampa. Kata Allah dalam ayat-ayat yang lain, dia tak minta upah pun. Tak payah bagi sampul dekat dia. Dia mai cari hampa. Pasal apa? Kerana yubayyinu lakum. Dia nak bagi keterangan kepada hampa. Wahai ahli kitab, dia mai cari hampa, dia mai jumpa apa? Sebab dia nak bawa satu keterangan. Nak habaq balik, hampa jangan duk ubah apa yang ada di dalam Taurat tu. Jangan diubah apa yang ada di dalam Injil. Hari ni dia ubah lagi lama, lagi melampau sampai hilang segala keaslian Taurat dan juga Injil. Hilang keaslian. Sehingga kan dengan penuh berani mereka mengatakan dalam Taurat cerita, padahal tak cerita pun. Okay. Dalam Taurat cerita Musa tu dia bila mana dia dihanyutkan di sungai, yang ambil bela tu Fir'aun. Betul ke tak betul? Bukan Fir'aun ambil dia, isteri Fir'aun. Kan? Isteri Fir'aun. Dia pun cerita Fir'aun ambil dia. Dalam Al-Quran cerita isteri Fir'aun ambil. Kemudian barulah dia minta izin kepada suami dia nak bela. Sebab dia kata kita tak ada anak. Dalam surah Hud cerita kita tak ada anak, apa kata kita bela bayi ni? Orang dia cantik, dia punya tulang ruah dia tegap, padahal baby lagi tu. Fir'aun kata, Fir'aun bila tengok dia jatuh hati. Jatuh satu, Allah Ta'ala campakkan rahmah. Tapi dalam Taurat, walhal Taurat tak cerita pun. Dia kata, Fir'aun ambil Bapak tu ambil. Fir'aun ni dia ada anak lelaki. Anak lelaki dia bila dah membesar remaja, sama-sama sebaya dengan Nabi Musa AS. Ni saya nak cerita apa yang dia petukar. Cemburu kepada Musa. Sebab Musa ni kuat. Musa ni kuat. Musa disayangi oleh ibu dia. Cemburu. Lepas tu akhirnya dapat cerita sebenar, Musa tu rupanya anak angkat. Musa tu dah nak jadi raja. Bila tahu kata anak angkat, dia cari helah untuk nak fitnah Musa. Sampailah Fir'aun yang kata bapa ambil belah dia tu mati. Dia pula naik. Kata dia abang angkat. Betul tak cerita ni? Betul. Itu salah satu daripada apa yang yuharrifunahu, yang mereka tukar yang ada di dalam Taurat. Taurat tak cerita pasal tu.
Tapi pasal orang yang lain tak erti macam lah kita. Na'udzubillah min zalik. Kita tak tahu cerita apa-apa ni tentang Al-Quran. Kita baca. Kita baca. Tapi oleh kerana kita selalu membaca, mai jumpa ayat, tak macam ayat Quran pun yang aku baca. Quran kah dia? Sebab Quran ni dia punya mukjizat lain tu. Dia punya aslub. Balaghah dia, susunan ayat dia tu memang cukup mukjizat. Kita baca rasa lancar aja. Dia main-main kalimah lain, dia rasa macam susah. Awak susah ni. Awak sangkut-sangkut ni. Rupanya daripada alih. Berapa kali dah dia buat cuba nak alih Quran, tapi cepat-cepat Allah Ta'ala gerakkan hati para hufaz untuk kesan kesilapan yang cuba dibuat oleh puak-puak ahli kitab. Nah, heran apa? Zaman Rasul ada depan mata mereka pun mereka boleh tukar. Tambahlah kalau tak ada. Tapi Allah jaga. Alhamdulillah. Allah jaga. Melalui mana? Melalui para hufaz, para alim ulama, para mufti. Maka dipelihara. Alhamdulillah. Walaupun kita tak tahu apa-apa. No? Kita memang tak tahu. Mengakui diri tak tahu apa-apa. Tapi sedang belajar. Terus belajar. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Rubba qari'ul Qur'an wal Qur'anu yal anun. Berapa banyak orang yang punya rajin baca Al-Quran, sedangkan Al-Quran tu yal anun, duk laknat dia. Berapa ramai orang baca Quran, tapi Quran tu duk laknat dia. Kalau kita tengok kepada ayat tu, Allah ni laknat siapa? Laknat orang yang baca Quran. Orang yang tak baca Quran tak kena laknat. Payah bacalah. Takut kena laknat. Okey. Siapa yang Allah Ta'ala maksudkan di dalam kalimah Imam Al-Ghazali ni? Ini orang yang hanya boleh baca tapi tak cuba nak ambil pengertian isi dalam dia. Ambillah pengertian. Walaupun kita baca tafsir sahaja, yang ada dekat kita ni kita baca. Takkan tak reti kot, reti sikit-sikit. Tak reti kita rujuk. Sebab tu pentingnya kita bermuzakarah. Kata Allah lagi, lakum kathiran mimma kuntum tuqun. Hampa punya perangai ni, perangai ahlul kitab ni, punya banyaklah hampa buat penyembunyian. Tuqfun ni, kamu sembunyikan fakta yang benar. Kamu menipu orang yang bukan ahlul kitab. Apa yang dipersembunyikan minal kitab, daripada kitab tu, kamu sembunyikan apa juga kebenaran yang dibawa datang. Mereka tengok, oh yang ni tak boleh. Ayat ni tak boleh. Macam saya baca baru ni hari Ahad pun cerita tentang ahli kitab yang yuharifuna, yang menukar ayat-ayat Allah. Di antara yang mereka tukarkan iaitu tentang hukum khalwat, hukum bersunyi-sunyian, hukum berzina, ditukarkan. Sampailah kepada satu tahap mereka merasakan undang-undang syariah tak patut ada. Sampai kepada tahap tu. Ada tak zaman kita? Ada tak dalam ni? Sampai mereka rasa undang-undang syariah. Apa guna mahkamah syariah? Tak patut ada. Walhal mahkamah syariah tu untuk orang Islam. Mereka cuba nak mansuhkan undang-undang syariah. Kalau dimansuhkan undang-undang syariah, apa berlaku? Habis no? Maksiat, berzina, mana-mana juga orang boleh buat. Sebab yang tentang ni orang Islam juga. Alul kita juga lah. Macam saya sebut tadi, alul yang balul. Tak patut. Dia murtad. Bila dia murtad, orang ambil tindakan. Pun bukan yang macam tindakan murtad ni kalau nak ikut dalam Al-Quran, hukum apa? Bunuh. Kena denda. Pun tentang. Hak tentang tu orang Islam. Akhirnya, buat macam-macam. Ajak orang yang bukan Islam. Orang yang bukan Islam, seronok. Bila orang Islam yang nak runtuhkan Islam. Okey, kita buat, kita lawan. Sampai dapat. Sampai dapat kita lawan. Sampai dapat. Ini ahli kitab. Ini ahli kitab.
Allah, ni Yahudi. Ni kita kata kuncu-kuncu Yahudi ni dia akan ada. Sampai bila? Sampai kiamat. Dia hidup di kalangan kita. Sama ada kita sedar ataupun kita tak sedar. Puak-puak Yahudi, puak-puak munafik. Allah tahu, kata Allah. Aku tahu apa yang disembunyikan daripada kita. Wa ya'fu an kathir. Wa ya'fu an kathir ni, dia tak ambil tahu beberapa banyak. Okey. Andainya, ini cerita, kita kembali kepada zaman Rasulullah. Ahli kitab dah buat cerita macam-macam, merepek-repek dalam Taurat dan dalam Injil. Pembohongan yang begitu besar. Allah kata kami buat mai Rasul, hampa ikutlah dia. Dia tak minta apa pun. Hampa tak payah pergi cari dia mai ke hampa. Kalau kita tengok, Rasulullah berjalan kaki daripada Mekah pergi ke Madinah. Bila sampai ke Madinah, orang yang paling Rasulullah nak jumpa adalah ahlul kitab. Sebab apa? Sebab kata Rasulullah, tak susah nak dakwah ahli kitab ni. Mereka dah faham kitab Taurat, mereka dah faham kitab Injil. Tak susah. Jadi Rasulullah ni punya besar hati nak jumpa dengan mereka, nak berbincang tentang isi kandungan Taurat dan isi kandungan Injil. Tapi sayangnya, tak ada apa dia kata, tak ada apa cerita dalam kitab kami macam tu. Tak ada apa cerita. Tu ahlul-ahlul lah yang jawab tu. Hak bahlul-bahlul dia tak ada kata apa, dia tak tahu. Tapi hak ahlul dia tak ada pun. Oh, tak cerita pun. Hang nama Muhammad kan. Dan kitab kami tak ada sebut Muhammad, sebut Ahmad. Dan cerita tentang kerasulan Nabi ni, keturunan semua daripada keturunan Bani Israel. Hang keturunan apa? Dipertikaikan baginda Nabi SAW. Tapi bila hampa mai dekat dia, hampa merendah diri, wa ya'fu an kathir. Dia kata dia tak ambil tahu beberapa banyak perangai hampa. Kalau hampa mai, hampa ikut apa yang dia bawa, dia akan lupakan sikap-sikap hampa yang tukar-tukar ayat tu. Dia akan lupakan. Wa ya'fu. Dia akan maafkan kamu semua. Di atas dosa-dosa yang banyak, dia akan maafkan. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW dia afu. Baginda afu. Baginda rauf. Dia akan maafkan. Kata Allah, tak usah takutlah. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Baik. Sebab apa? Sebab dia takkan guna dah apa yang ada dalam Taurat, dia takkan guna dah apa yang ada dalam Injil. Kerana baginda tahu Taurat dan Injil telah pun yuharrifu. Apa dah tukar-tukar. Tapi dia bawa mai hak lain. Allah bagi dekat dia satu peneman, Allah Ta'ala bagi kepada dia nur. Apa dia nur di sini? Iaitu satu cahaya kitabun Al-Quran. Memanglah dia tak bawa senaskah macam kita bawa hari ni. Baginda tak bawa. Antara sebab baginda tak pandai baca. Jadi bila baginda tak pandai baca, maka tidak ada risalah di tangan baginda. Tak ada risalah. Tapi baginda boleh membaca dengan ilham daripada Allah Azza wa Jalla. Kita tengok yang orang buta yang membaca. Kagum tak? Kagum dalam hati. Si buta yang boleh hafaz Quran. Kagum tak? Masya Allah. Dengan makhraj dia, dengan dengungnya, dengan fasahahnya. Subhanallah. Lebih cantik dia baca daripada kita hak celik ni. Kita hak celik ni pun guguk kadang-kadang satu huruf guguk. Patut hang kata wa minan nas. Hang kata minan nas saja, wow tu hang kita tak mana. Orang tegur. Oh tertinggal tak nampak. Innalladzi wa innalladzi. Hang tambah pula. Tak ada. Hang tambah hak ada hang kurang. Betul tak? Tu hak celik tu. Celik ni ada kitab depan dia. Tengoklah macam kita duk tadarus selalu tu. Ada depan biji mata pun orang baca salah. Tapi bila kita tengok si buta yang membaca, Masya Allah. Kagum tak? Macam mana boleh masuk dekat dia? Tu yang dia kata kitabun nur. Cahaya ni, bila dia nak masuk, dia tak melalui kulit. Dia masuk terus menerus ke
ke hati. Itu Al-Quran. Macam tu Rasulullah bawa nur kitab. Baginda tak perlu ada risalah di tangan, tapi baginda boleh membaca terus daripada hati. Kita ni kalau terus daripada hati bolehlah baca, tapi macam tak apa nak yakin ya. Kan? Kalau hak terus daripada hati, tambahlah ayat buka kita pun tak apa nak yakin. Mari kita baca seorang sekali. Bukan minta baca apa, suruh baca Fatihah nak dengar Ustaz. Tapi ngaji tu baru kata, hari ni nak dengar baca Fatihah seorang sekali. Punya pakat apa betul lah. Tak? Mestilah pun tak apa nak senang. Berpeluh kaki-kaki. Berpeluh tangan-tangan ni berpeluh. Padahal punya baca hari-hari tu. Kan? Nur kita tak apa nak cerah. Mungkin cahaya tu ada. Setiap orang yang ada Al-Quran dan dia tu ada cahaya. Tapi malak. Malak. Kenapa? Dosa kita banyak. Dosa kita banyak. Kadang mengapai dapat, Alhamdulillah. Hafal dapat, tinggal seminggu. Dan nak lupa. Dan nak lupa. Kepala ayat ni pergi kat kepala kau ni. Kan nak pergi ambil yang tak ada. Main hutang ni. Kan kata apa, imam yang selalu bawa surah sajadah tu, kadang-kadang hari tu dia nanti lupa. Lupa terus tak ingat. Last Allah. Sajadah tak jadi begitu. Saya lah tu. Dia betul. Kata Allah, dia bawa mic, nurun kitab. Itu cahaya. Daripada kitab yang mubin, kitab yang nyata, yang menerangkan tentang apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa yang harus, apa yang tak harus, apa yang haram, apa yang wajib, apa yang makruh. Semua dicerita dalam kitab tu. Jadi hampa tak payah susah-susah dah. Kalau dah hampa buat silap dan Taurat, kalau dah hampa alih apa yang ada dalam Injil, hampa tak payah susah dah. Minta maaf dekat dia. Dia tu sungguh memaafkan. Itu yang Allah sebut. Wa ya'fu an katsir. Dia tak ada nak kata apa dah kat hampa. Dia akan terus memaafkan kerana dia ada satu kitab yang lebih nyata. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanah. Yahdi bihillah. Dengan kitab itu, Allah Ta'ala memimpin orang yang menurut keridhaan. Ridwanah. Menurut keridhaan. Yang nak ikut ridha. Subulas salam. Jalan keselamatan. Orang yang ada kitab Al-Quran. Orang yang mau ikut kitab Al-Quran. Maka orang itu orang yang memilih satu jalan menuntut redha Allah. Orang yang mencari jalan menuntut redha Allah Azza wa Jalla, ia akan mendapat subulas salam. Apa subulas salam? Jalan yang selamat. Nak cari jalan yang selamat, carilah Al-Quran. Okey, bila ditanya pada kita, hang buat satu-satu keputusan, hang buat amalan, amal ibadat yang hang buat ni, hang ikut siapa? Ikut Al-Quran lah, kata kita. Al-Quran tang mana yang kata begini-begini? Boleh cari? Dah tentu tak boleh cari sebab kita bukan ahli kitab. Kita bukan ahli dalam Al-Quran. Hang buat keluar mai satu ayat dekat aku, yang mengatakan sembahyang tu wajib. Boleh dah awak kelak? Boleh dah, ada depan saya ni. Boleh insya-Allah. Sikit-sikit ambil. Wa aqimus solah wa yuqimus solah. Boleh. Ambil sikit. Ambil yang mana? Ambil yang dalam surah Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minu bil ghaib. Orang yang beriman dengan benda-benda ghaib. Apa ni beriman dengan benda ghaib? Hang percaya kat benda ghaib ke? Percaya kat benda ghaib lah? Percaya. Tapi benda ghaib tu siapa? Siapa benda ghaib tu? Allah. Maksud ghaib ni yang hang tak nampak di mata. Itu benda ghaib. Ni percaya kat jin. Percaya dekat hantu. Percaya dekat bunian. Percaya benda ghaib tu, itu hak ghaib tu sesat. Hak ghaib yang Allah Ta'ala maksudkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang terawal tu, iaitu sesuatu yang tak nampak di mata tapi yang percaya ada. Allah. Kemudian apa yang tak nampak di mata tapi percaya ada? Malaikat. Malaikat. Percaya wujudnya para malaikat.
Mereka tu bukan pembantu Allah. Allah Ta'ala tak mengharap kepada pembantu. Sebab Allah Ta'ala itu maha sempurna. Tapi mereka juga adalah pesuruh Allah. Ha? Percaya? Ya, itu benda gaib. Ha. Kemudian Allah Ta'ala abang. Nah, bila dah hang percaya dekat benda-benda yang hang tak nampak tu, tapi hang yakin. Yakin dengan sebenar-benar yakin. Waktu kita nak buat benda-benda yang jahat, kita takut. Ha? Takkan ditulis. Cerita ni akan ditulis ni. Dan akan dibaca. Dia timai dekat aku di akhirat nanti. Yang dikatakan terbang seperti burung. Yang akan singgah kepada pemilik-pemilik dia. Mengikut perintah Allah, sama ada dari depan ataupun belakang. Kita capai mana yang kita dan. Mana yang ku dan aku capai. Itu dah. Nescaya kita akan beringat-ingat. Aku nak ambil dengan tangan kanan. Aku akan ambil dia dengan tangan kanan. Tak, dia akan main. Rasulullah cerita dia terbang seperti burung. Suratan tu. Bercerita kat atas. Kita nak capai, ikut daripada arah mana yang dia ambil. Beriman tak? Percaya tak? Itu yang percaya dengan benda yang gaib. Rupanya dalam Al-Quran ada cerita-cerita, cuma kita tak faham. Bila kita faham, kita beramal. Baik, kita berpuasa. Ini yang kata. Wa tasumur Ramadan, dalam Al-Quran disebut. Hang puasa dengan sebab apa? Dah bulan puasa, semua orang puasa, aku puasa lah. Kita puasa, dulu kecil-kecil sungguhlah. Kan? Mak kita kata, esok puasa lah. Niat puasa. Siapa kena puasa? Kita orang Islam ni kena puasa. Dan tidak tak boleh raya. Kita puasa dengan sebab nak raya. Masa mula-mula, kita ditanam untuk beramal. Okay? Kita nanti kira. Kita nanti kira hari ni berapa hari dah. Mula kira jam. Mula kira jam. Saya rasa dulu-dulu puasa punya lama lah dah habis hari. Punya lama lah dah habis hari. Lapak ni tahap melentuk. Kan? Mak pula masak dapur kayu dah. Duduk tunggu di dapur. Nak asap berkelun masuk dalam mata. Mak nanti kata pergi tidur. Nak tidur tak boleh, perut lapar. Lambat lagi ke mak? Tak lambat dah. Sat je. Dia ni duk kata sat. Lambat. Sungguh. No? Masa tu kena paksa tu. Saya ingat dalam umur 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun tu lah. Kan dulu tak ada peti air dah. Bila mai pukul 6.30, Allah ya rahmat ayah saya, dia akan bawa temikai. Bawa balik temikai. Dia kerja ke laut. Balik daripada ke laut tu. Sehingga habis temikai masa tu sejerong dah 2 kupang medik. Begitulah. Seronok lah jumpa temikai tu. Kan susah tak dapat benda-benda ni dulu lah. Seronok ke temikai tu. Bila dah lepas cincang hak merah tu, tinggal hak putih tu. Mak kata boleh makan hak putih tu sedap. Kita tu sampai hak putih pun makan tu. Buang kulit tu cincang. Dia kata bubur garam gula, potong cabai bawang, makan dengan nasi. Subhanallah. Hari ni mampai anak-anak tak mau makan. Walau saya merepek jauh dah ni. Ya Allah ya Tuhan. Astagfirullah. Okey, baik, kita kembali kepada jalan yang salam. Subulas salam. Kita nak kembali. Tak malah jauh tu. Kerana kita nak cari jalan selamat apabila kita beramal dengan Al-Quran. Kita belajar mungkin daripada orang tua-tua, mungkin daripada guru. Kita tahu guru tu dia takkan ambil dalam kitab Taurat yang pembohong. Dia ambil dalam Al-Quran. Mana ada seorang guru yang kata, hang boleh puasa pukul 12, pukul 11 daripada subuh sampai pukul 11. Pukul 12 berhenti sat makan. Lagi hang tutup balik puasa, patah sambung puasa. Tak ada. Semua dia akan suruh berpuasa daripada terbit fajar sadiq sampai tenggelamnya matahari. Itu semua cerita dalam Al-Quran. Cuma kita tak erti baca. Tak erti tang mana aku nak pergi cari dia kata lagu tu. Kan dia cerita dalam Al-Quran. Sampai tak nampak benang hitam. Nak kena pergi cari benang hitam bungkuk di langit ke? Itu bukan ahli kita. Kita bukan. Kita tak pandai bab-bab tu. Maka ulama tolong. Para hufaz tolong. Dia tolong tengok. Anak bulan tak payah semua. Hari ni
Esok nak raya ke tak raya, semua kena pergi tepi laut, pergi tengok anak bulan. Nescaya siapa pun tak nampak. Tapi Allah Ta'ala hadirkan ahli-ahli falak. Tolong teropong tengok kat kita. Kita duduk di rumah, tunggu nak dengar daripada radio ke TV. Tapi lah ni aku tak tunggu radio dengan TV tau. Dia ada hak lagi laju. Apa dia? WhatsApp tu lagi laju nak. Dulu kita tunggu nak tengok dalam TV. Tengok berita kan, dia nak cerita apa. Kan? Esok bakal berebut beli surah Abah. Oh, surah Abah punya laku. Lalu ni tak laku kan. Ada lagi ya surah Abah? Ha? Tanya asal macam tak ada lah makhluk tu. Ada lah kot sikit-sikit lagi. Kan? Ni cerita hak pemohong pun melambak. Tak dinafikan ada yang betul. Nah, tak dinafikan ada yang betul. Macam Abah yang nak tahu kita ni ahli kitab yang suka pemohong ayat ni. Cerita hak tak sahih disahihkan. Nak cerita kemarin. Cerita tak ada ayat kemarin. Nah? Saya balik daripada mengajar. Saya ingat saya sampai dekat Binjai orang azan asar. Dan koyok dia ni sampai dah nak terpelanti ni. Sampai rumah masuk bilik ayat. Tak ada. Makhluk tu tak turun. Tapi oleh kerana baru tak ada ayat ada betul-betul tu simpan. Kan? Jadi boleh buat pula. Tak tengok WhatsApp, rupanya dalam WhatsApp tu orang cerita dah. Ayat dah tak ada dah. Ayat dah tak ada dah. Anak-anak ada di tempat kerja dalam WhatsApp dah. Mak simpan ayat. Mak simpan ayat apa? Mak hambat tak jalan. Okey tak apa. Lepas-lepas ni tu duduk melenggung. Ni WhatsApp masuk ni. WhatsApp yang membohong. Kita akan tak ada ayat selama seminggu. Allahu Akbar. Inilah ahli kitab. Yufarri'unahu. Yang suka tukar. Habis tu kita yang mahu baca ni, tekan pula hantar kat gerus, tekan pula, tanggung lah dosa kau. Hantar, ni ketat-ketat. Seminggu tak ada, aku nak lari tentang mana dah pula. Kalau kata seminggu tak ada ni kan. Orang yang dengar yang memang tak ready dengan ayat dia ni, takkan susah hati. Susah hati. Hendak menggoncangkan ketenteraman dalam hati orang. Sebab itulah, walaupun dalam Al-Quran dia tak cerita lah ayat tak ada ke. Tapi kiaskanlah hukum ni. Kiaskan hukum ni. Kalau hang memilih jalan untuk nak menipu, benda yang betul, hang jangan nak menipu. Dia nanti keluarkan kenyataan. Okey, daripada Perbadanan Berkuasa Air. Kesian dia pun tu tak kata apa lagi. Dia siap bubuh. Letterhead tau. Kita yang baca ni percaya. Tengok semalam pukul 8 dia mai dah. Walaupun meleleh-leleh. Jadilah ada juga meleleh. Dia berhenti saat. Dia berhenti saat. Dia main pula, dia berhenti saat. Alhamdulillah ya Allah. Laut dia masih banyak. Tapi tu dah kata. Berhati-hati ketika mana kita mengirimkan kabar. Tengok dulu. Jangan pakai tekan saja. Berapa banyak tekan bubuh dalam satu-satu grup ni, grup tu ramai. Hari seminggu tak ada ayat, agak-agak lah. Pakailah. Kena tayamum lah nampaknya. Kalau main nak mandi wajib, tayamum macam mana? Berguling. Guling kah? Kena belajar juga. Belajar kat mana? Tu dia kata sumber ilmu tu daripada Al-Quran. Dia ajar, mandi wajib pun, sapu debu muka dan tangan. Dah kan? Mandi wajib. Mandi wajib dengan menggantikan tayamum. Nak kena ambil debu tayamum cara orang tak mengaji. Orang tak ada Al-Quran dekat dia. Ambil debu, lumuk satu badan. Niat mandi wajib. Kalau kata tak ada Al-Quran dekat kita. Tapi surah Al-Ma'idah ni baru je kita baca. Ayat ke-3, ke-4, ke-5 cerita pasal tayamum. Dia kata walaupun mandi wajib, tetap disapu debu pada muka dan tangan sahaja. Boleh dah? Boleh dah. Dah tertunai dah. Dah keluar dah daripada hadas besar. Cuma kalau nanti yang berjumpa ayat, mandilah lain. Terbatallah tayamum tersebut. Mai daripada mana hukum-hukum ni? Mai daripada Al-Quran. Pun kalau kita belajar. Kalau tak belajar, macam saya kata tadi,
Dia rasa-rasa dia nak pergi guli dekat tanah. Kan? Nak menyampaikan debu tanah kepada seluruh tubuh badan. Mai kepala nak buat macam mana? Nak pergi sampai ke kulit kepala. Peroi pasir nak atas kepala. Itu kalau tak ada ilmu. Okey, itu bila bersumber daripada Al-Quran. Alhamdulillah aku ada jalan. Aku ada jalan. Jalan apa ini? Dikatakan jalan selamat. Nah, itu yang dikatakan subulas salam. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Al-Quran itu mengeluarkan kamu daripada kegelapan, zulumat. Zulumat ini asal daripada perkataan zalama. Zalama ni apa? Kelam, gelap gelita. Nah, gelap gelita. Zulumat ni jamak daripada zalam, iaitu kegelapan jahiliah kamu. Datangnya Al-Quran mengeluarkan kita daripada jahiliah kita. Kita pernah satu ketika dulu menjadi seorang yang bodoh. Tak tahu apa-apa. Kita mula belajar daripada ilmu yang bersumberkan daripada Al-Quran. Maka hari ini kita boleh buat keputusan. Yang ni boleh. Yang ni tak boleh. Yang ni haram. Yang ni halal. Yang ni wajib. Tu dia buka jalan nur kepada kita. Nah, kita pula ada Al-Quran dalam diri kita. Tak ada keterangan yubayyin, bayyin. Nah, ataupun dalam bahasa yang sebut tabayyun. Maka lebih terang, lebih terang. Oh, macam ni patutlah dalam Al-Quran dia kata. Oh, ini Al-Quran dah cerita. Kita baru jumpa. Tu yang kata dia merintis jalan daripada gelap kepada terang. Makin banyak kita membaca Al-Quran, kita belajar isi kandungan Al-Quran, makin luas jalan hidayah, petunjuk daripada Allah. Oh, macam ni kat sini. Kita dulu bodoh, kita kan suka kata. Kita dulu jahil nu, kita macam ni, macam ni. Kita dulu tak kerti apa kan, kita akan mai kepada zaman jahil dulu. Bila mai kepada zaman cahaya, dengan sebab berkat Al-Quran yang kita pelajari ilmu-ilmu dia, kita tahu dulu sungguhlah boleh pakai macam tu. Dulu jahil. Hari ini kita dah semakin nampak jelas, nampak nyata. Tu yukhrijuhum. Dia bawa keluar kamu daripada alam kejahilan yang tak tahu apa, ilan nur, kepada cahaya. Cahaya ni apa dah? Pimpinan, petunjuk daripada Allah biiznihi, dengan izin daripada Allah. Kalau Allah Ta'ala tak izin, sampai mati dia tak cari. Ada yang dia tak cari kesedaran sampai mati. Kita kata, dia tu tak mau berubah ke? Hang tak mau berubah ke? Awak aku jahat sangat ke? Taklah jahat. Tapi hang tak mau semayang. Aku tak semayang pun aku tak kacau orang. Memang hang tak kacau orang. Memang hang tak kacau orang. Tapi hang kacau diri sendiri. Hang sedang menzalimi diri hang sendiri. Bagi nasihat dekat dia sebanyak mungkin. Tak ada. Kenapa? Okey, nur tu ada depan mata tapi bukan dengan izin Allah, tak akan dapat. Okey, kita tengok siapa yang bukan dengan izin Allah tak dapat. Pak menakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Nur tu ada depan mata, ada tak? Nabi Muhammad itu nur. Dia punya sokonglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan. Dia punya support ni sampai habis. Harta dia bagi ambil. Hang guna. Ni rumah aku hang guna. Hang buat darun nadwa. Di tempat aku hang duduk. Hang tak ada makan aku bagi. Aku bagi keamanan. Tapi dia tak boleh terima. Pasal apa? Bukan dengan izin. Bukan dengan izin Allah. Kena minta sebenarnya. Tapi bila tak minta tak dapat. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Kalau dengan izin Allah dia akan memimpin kamu ke jalan yang lurus. Kalau bukan dengan izin Allah tak dapat. Tak dapat juga. Okey, kalau kita tengok yang Allah Ta'ala tunjuk cerita-cerita dalam Al-Quran, berapa ramai yang ada nur di depan mata tapi tak sampai kemungkinan. Cerita macam Fir'aun tu lah. Dia bela Nabi Musa AS daripada kecil. Dia bela. Sampai Nabi Musa dilantik menjadi Rasul. Dia dapat dah hidayah tu? Tak dapat. Orang Yahudi tukar cerita, waktu mana dia melintasi Laut Kulzum, Laut Merah,
Katanya Fir'aun ni dah sampai di tengah. Dia panggil Musa. Hamai Musa. Kalau hamai dekat aku beriman dengan hang. Ni cerita-cerita Yahudi. Okey. Nabi Musa patah balik pergi dekat dia. Mengadap dengan dia. Dia buat hilah. Dia bukan nak beriman dengan Musa tapi dia nak bunuh. Dalam pada tu Allah Ta'ala pun cantumkan lautan yang terbelah tadi. Saat itu Musa pun tenggelam sama. Betul tak cerita ni? Itu cerita mau. Nah, yang kita yuharifuna Allah Ta'ala marah sungguh. Bila Nabi Musa tenggelam timbul dengan tongkatnya dia berdiri berjalan di atas air. Pergi ke Madian. Ketemu walhal dia dah selamat dah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Banyak tempat pula tu. Dia dah selamat dah ke belah sana. Okay, dalam Al-Quran cerita Allah Ta'ala belah laut tu ada berapa lorong? 12 lorong. Bukan satu lorong. 12 lorong. Mengikut jumlah Bani Israel ada 12 puak. Ada 12 puak. Allah Ta'ala suruh dia idrib bi'asakal hajar. Hang katok tongkat hang di atas batu tu. Kan? Dengan takdir Allah Ta'ala, dia pukul pula di atas lautan terbelah. Bila terbelahnya lautan menjadi 12 saluran. Ikut. Suku ni, ikut. Sampai balik sana. Fir'aun pedekah. Sampai di tengah, Allah Ta'ala cantum. Allah Ta'ala ni dia tahu tang mana sampai kat tengah, tak payah duk ajak dia. Dia tahu, dia buat semua tu. Bila mana Allah Ta'ala cantum, dia dalam keadaan tenggelam timbul, dia panggil Musa. Memang dia panggil, yang tu betul. Dia panggil Musa. Dikatakan dia panggil 70 kali dia panggil Musa alaihissalam. 70 kali minta diselamatkan. Sebab Allah Ta'ala nak dia bagi dia sakit azab nak mati tu. Allah kata kalau dia panggil aku sekali pun cukup lah. Aku akan ampunkan dia. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Allah Musa AS. Tapi dia tak panggil aku, dia panggil dia. Kalau kita tengok Nabi Allah Ibrahim. Waktu dia nak dibakar, dia dah duduk dalam api dah menyala-nyala lah. Malaikat Jibril datang. Jibril tanya kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, hang perlukan bantuan aku kah? Kata kalau dari hang aku tak perlu. Jibril, malaikat muqarrabin, penghulu bagi segala malaikat. Apa jawab Nabi Ibrahim? Kalau daripada hang aku tak perlu. Tapi aku perlukan bantuan Allah. Yang kuat dia punya akidah tu nak. Cari Allah. Dia tak cari pun malaikat. Macam tu lah juga kita ni. Ceritanya, untuk nak ambil subulas salam. Jalan selamat. Carilah Allah. Okey. Satu mukjizat baik. Karamah yang Allah Ta'ala nak tunjuk. Fir'aun ni, dia sampai hari ni tak berkuburkan. Dia tak masuk ke perut bumi. Kita kata dia tak masuk ke alam kubur. Betul? Betul kan? Dia tak masuk ke alam kubur. Tapi dia kena tak siksa kubur? Kena. Tak semestinya yang masuk duduk di dalam tanah tu saja yang kena. Yang duduk di atas tu tak kena. Dia sekarang ada di mana? Alam barzakh. Itu nama kita sebut alam barzakh. Apa maksud barzakh? Pemisah. Nama je di atas dunia, boleh tengok dia punya bangkai dia tu, ada dia berbubuh di dalam keranda kaca tebal tu kan. Saya diberi keizinan oleh Allah sekali tengok. Dia berbubuh minyak wangi tapi kita orang Islam tak rasa busuk. Rasa busuk. Kali pertama saya pergi Mesir, saya sempat tengok. Kali kedua tak mau pergi tengok. Dan seterusnya jangan pergi tengok lah. Tak sepatutnya nak ambil karuah. Cuma nak ambil satu pengajaran. Makhluk manusia yang angkuh mengaku menjadi Tuhan, akhirnya kering dalam keranda kaca. Duduk di alam barzakh walaupun bukan dalam tanah, tapi di alam barzakh. Apa maksud barzakh? Alam yang dah asing dah.
daripada alam nyata. Tetap disiksa oleh mungkar dan nakir. Sampai bila? Sampai kiamat. Kenapa? Wayahdi. Nah, dia tak ada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bagi keizinan pada dia, memimpin dia kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Doa ni ada dalam Fatihah, no? Ihdinas siratal, doa paling ampuh sekali. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah sangat-sangat. Tu kata dalam keadaan apa sekalipun carilah Allah. Nah, jadi insya-Allah kalau ada rezeki minggu depan, kita akan sambung ayat yang ke-17. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sedap sangat ayat ni, nah. Baik, ada soalan? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jo Zainal. Ustazah, saya nak tanya yang pasal Wahabi ni kan. Boleh tak Ustazah jelaskan siapa Wahabi ni? Apa macam ajaran yang dia disampaikan? Apakah perbezaan antara Wahabi ni dengan Sunnah wal Jamaah? Macam Okey. kita yang tak ada ilmu ni kan. Macam mana nak pastikan kita tak masuk dalam golongan ni? Terima kasih. Okey, baik, terima kasih. Nah, soalan dari seorang sahabat Google ni, kita bertanya tentang Wahabi. Nah, bertanya tentang Wahabi. Apa dia Wahabi ini? Okey, baik. Wahabi ini ianya diasaskan oleh seorang yang bernama Abdul Wahab bin Hashim. Ada yang kata bukan Abdul Wahab bin Hashim, Abdul Wahab bin Husain. Wallahu alam. Tapi mengambil sempena nama dia lah Wahabi tu. Okey, siapa dia ni? Dia ni orang bagus sebenarnya. Dia orang bagus. Dia zaman mana? Zaman tabi'in. Zaman tabi'in. Hadirnya mereka ni membawa satu manhaj. Manhaj ni jalan ikutan agama. Dan begitu kerah dalam meletakkan hukum. Kerah ni mudah-mudah membida'ahkan ahli sunnah wal jamaah. Contoh dia, mereka tak mau guna jalan kias. Wahabi dia tak mau guna jalan kias. Kita menggunakan jalan kias sebab kita berpaksikan kepada ahli sunnah wal jamaah. Bila dalam Al-Quran tak ada cerita secara betul, kita cari dalam sunnah, dalam hadis. Hadis tak cerita secara betul, secara terus kepada benda tu, kita cari kepada satu jalan lagi. Jalan kias. Tak ada kias, cari ijma' ulama'. Jadi, bagi Wahabi, dia tak mengguna jalan tu. Dia cuma guna jalan Al-Quran dan hadis semata-mata. Dia menolakkan pendapat ijma' ulama' dan dia juga menolak pendapat kias. Okey, saya bagi contoh. Contoh dia macam ni. Kita ambil ayat semayang. Dalam Al-Quran dia cerita basuh muka, tangan sampai siku, sapu kepala, basuh kaki. Dia cerita macam tu saja. Sementara hadis cerita daripada mana had muka, tumbuh anak rambut. Dalam Quran cerita tak? Dia tak cerita. Tangan sampai siku, had daripada mana, sampai ke mana, bagi sampai ayat begini. Dia cerita. Itu dalam hadis cerita. Okey. Bila dalam hadis cerita tak pasal cat. Cerita tak bab cat. Kalau ada di anggota badan kita ni, anggota wuduk kita ni, cat. Atau sisik ikan. Ayat sampai tak? Ayat tak sampai. Bila ayat tak sampai, sah tak wuduk tu? Tak sah. Dalam Quran dia cerita yang tu? Dia tak cerita. Dalam hadis dia cerita tak? Dia tak cerita.
Ijma' ulama. Kita ambil ijma' ulama. Bila kita ambil ijma' ulama, kemudian dikiaskan hukum tu. Okey, dalam ijma' ulama, dia cerita tentang sisir ikan. Dia cerita tak pasal cat. Masa tu tak ada cat lagi. Okey. Kiaskan sesuatu benda yang menghalang daripada sampainya air, maka tak sah wudu. Sebab tu dia duduk di anggota wudu. Kita cat-cat ada cat dekat sini. Cat tu pula cat minyak. Cat air kalau sampai boleh. Cat minyak tak boleh. Ini kias. Nah, ini kias. Okey. Kemudian kita beramal. Okey, di antara amalan-amalan orang Islam yang dibuat oleh ulama. Ulama yang buat, ijma' ulama buat. Suka baca Yasin kan? Baca Yasin malam Jumaat, malam nisfu Sya'ban, kita baca Yasin, kita tunggu hadirnya bulan Rejab, bulan Sya'ban, kita raikan 4 bulan-bulan haram ni. Tidak? Okey, dalam Al-Quran dia tak cerita secara terperinci satu-satu. Dia cuma sebut je bulan-bulan haram tu, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Rejab, Muharram dan Rejab. Yang tu ya, 4 bulan tu. Yang memperincikan ulama. Itu yang kata ijma' ulama. Lepas tu dia buatlah apa-apa amalan yang hampa boleh buat. Kerana Rejab itu banyak keberkatan. Diceritakan. Ulama yang cerita. Okey, bagi Wahabi. Dia kata benda ni Rasulullah tak cerita pun hadis. Tak ada pun Al-Quran. Ini bid'ah. Terus bid'ahkan orang. Baca Yasin malam Jumaat, Rasulullah tak pernah buat, sahabat tak pernah buat, ni hampa buat, terus membid'ahkan orang. Dahlah kata depa bid'ah, buat kerja bid'ah. Dia kata pula depa tu syirik. Tak boleh. Itu dinamakan Wahabi. Itu dinamakan Wahabi. Sebenarnya elok dah dia bawa Al-Quran dan Sunnah tu elok sangat dah. Memang kita disuruh. Tapi kalau dengan Al-Quran dan Sunnah faham tak faham? Faham tak? Kalau tanya saya kata saya tak faham. Kena cari ulama. Ulama ni depa faham. Depa huraikan. Depa cerita Al-Quran macam ni sebenarnya. Kena Al-Quran begini-begini. Ini maksud hadis. Kan macam Puan Hajar tanya saja, ada tak hadis mutasyabihat? Ada. Bila adanya mutasyabihat, siapa yang nak menghuraikan ayat-ayat mutasyabihat ni? Ulama lah. Jadi kena pakai. Sampai kepada Wahabi ni, dia petikaikan pendapat Imam Syafi'i. Kata pendapat Imam Syafi'i pun tak boleh pakai dah. Sebab dia dulu. Dan ni kita pakai dalam pendapat kita. Itu Wahabi sampai tahap tu. Kena faham. Mereka suka membid'ahkan orang apabila setiap amalan yang dia buat tu keluar daripada Al-Quran dan Sunnah. Carilah ijma' ulama. Lagi satu. Okey. Ini yang paling masyhur. Hak yang zikir lepas solat. Zikir lepas solat. Rasulullah cerita dekat kita. Baca istighfar 3 kali. Nescaya dosa kamu diampunkan. Sebanyak buih di lautan. Lepas tu Rasulullah letak lagi apa dia? Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebelum hangkali kaki hang. Sebelum hangkali kaki duk terlipat. Duduk iftirash tu, duk macam tu hang baca 10 kali. Sekali baca dihapuskan 10 dosa, digantikan dengan 10 pahala. Itu hadis sahih. Okey. Hari inilah mana lama dah. Di masjid-masjid buat lagu tu lah, lepas bagi salam tu, imam di depan baca, betul tak? Kita hak makmum ni ikut. Saya ingat saya boleh ikut zikir-zikir lepas solat ni. Sebab dulu duduk ngaji, duduk pergi sembahyang di masjid. Bila terhafal dengan sendirinya. Ayat-ayat kursi, amanah Rasul tu dulu boleh menghafal. Dengan sendirinya sebab rajin duduk ikut pergi sembahyang jemaah di masjid. Sebab apa? Ada pimpinan imam. Mai kepada Wahabi ni, dia kata tak ada pun dalam Al-Quran cerita macam tu. Jadi jangan buat. Tak buatlah, tidak ada zikir. Bila tak ada zikir, orang kerti tak? Orang tak kerti. Hak kerti tu dah kerti lah, Alhamdulillah. Dia belajar, dia kerti. Hak yang tak kerti, yang baru berjinak-jinak ni. Kata apa? Tak kata apa. Lepas bagi salam, cus, bangkit balik terus macam tu saja. Tapi bila mai ahli sunnah wal jamaah,
Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ajar kita macam ni, baca macam ni. Tak payah baca darah pun tak apa, baca pelan-pelan. Tak pergi ganggu orang masbuk nama semayang. Sebab kita baca darah, baca pelan-pelan. Janji kira secara berjemaah tu, dalam kena paksa nak bangkit pun segan kat orang. Duduk bila duduk tu dia boleh mendapat. Dia hafal untuk dahulu, amalan untuk kemudian. Bila main dua tu, oh patutlah dia ajak begini. Kemudian berdoa. Wajibkah berdoa secara berjemaah? Baik, bagi Wahabi akan membid'ahkan. Mana ada berdoa secara berjemaah? Kita duk berdoa ramai. Yang duk teriak, yang duk kriau ramai-ramai tu semua bid'ah. Sembahyang apa? Tahajud. Yang orang duk pergi buat tahajud di masjid-masjid tu semua bid'ah. Tak bolehlah bid'ahkan orang macam tu saja. Kita kena tak reti. Ada orang yang reti, ada orang yang tak reti. Dia pergi dengan sebab dia tak reti. Daripada pimpinan imam tu, insya-Allah dia akan reti, dia akan beramal secara sembunyi-sembunyi. Tugas Wahabi, kerja dia pun membid'ahkan orang. Tak betul. Orang ni tak betul, orang ni tak betul. Kata Nabi SAW, siapa yang kata orang tu tak betul, dia yang tak betul. Faqad kafar. Kata orang tu kafir, hang sendiri yang kafir. Kerana mudah-mudah membid'ahkan orang. Itu cerita tentang Wahabi. Syiah besar lagi. Dia ada 12 imam, nak kena ikut imam satu-satu begini. Menghalalkan darah ahli sunnah wal jamaah. Sampai ke halal. Itu Syiah. Banyak contoh. Okey. Ya. Subuh kunut tak baca ketang, kunut tu kita hormati sebab mengikut mazhab. Mazhab Imam Malik dia tak baca kunut. Jadi, tak apa. Sebab tu bila kita pergi ke Mekah, ke Madinah, bila dia tak baca kunut, kita ikut. Kita ikut tak baca bukan kerana kita ikut dia Wahabi. Kita ikut, kita menghormati mazhab Imam Malik. Tak apa yang tu. Itu boleh. Ya, Puan. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, baik. Terima kasih menggabungkan puasa sunat dan puasa qada. Baik. Saya nak bagi dua pendapat. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang mana dia ambil petikan daripada kata-kata Nabi SAW. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menerima sesuatu yang sunat selagi yang tak tunaikan yang wajib. Jadi bila hang buat yang wajib, sunat akan terangkat dengan sendirinya. Begitu juga Nabi ulang kata kepada Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan kepada para sahabat, kalau hang masih ada lagi hutang yang wajib, maka hang niatlah yang wajib. Kalau hari itu kena hari sunat, dapat 2 dalam 1. Contoh saya berkata, hari ini kita berada dalam bulan-bulan Muharram dan bulan haram. Bulan haram, bulan yang diberkati Allah. Rejab kebetulan. Okey. Ada dalam hadis-hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasulullah ni dia rajin sembahyang dalam bulan Rejab. Kadang-kadang aku sampai tak tengok dia, ada hari sampai dia tak berbuka. Dia buka ketika masuk waktu buka, dia buka lah. Mana dia berpuasa penuh. Dan ada tahun-tahun tu aku tengok dia tak puasa pun. Sebab apa? Sebab dia tak mahu benda tu jadi wajib. Dan kemudian bila kami si isteri nak berpuasa, baginda akan bertanya dulu, adakah yang perlu kamu qada? Ada tak puasa-puasa yang perlu diqada? Maka utamakan yang qada dahulu. Jadi bila diqadakan pada hari yang berbetulan, contoh hari Isnin, kita niat qada pada hari Isnin, dapat 2 dalam 1. Tak payah dah niat. Tak payah dah niat saja aku qada bulan Ramadan berserta dengan sunat Isnin sama dengan sunat Rejab. Tak payah dah. Niat cukup 1 yang wajib, dapat sunat lagi 2. Lagi kita puasa qada bulan Syawal. Dalam bulan-bulan Syawal, niat puasa qada, niat puasa 6. Tak payah. Niat puasa qada sudah, dapat puasa 6. Sebab apa? Dia terangkat dengan sendirinya. Lagi 1. Kita nak ambil kias ni, nama hukum kias ni. Kita niat mandi wajib.
Kita niat mandi wajib, angkat hadas apa? Hadas besar. Bila kita niat angkat hadas besar, hadas kecil tu angkat tak? Apa dia hadas kecil? Ayat sembahyang. Angkat dah wuduk. Terangkat dengan sendirinya. Jadi tak payahlah sahaja aku angkat hadas besar berserta dengan hadas kecil, tak payahlah. Kita niat satu je hak besar. Kita niat qada tu, tak payah niat dah hak yang sunat. Okey, kemudian datang ulama mutaakhirin yang terkemudian ni kata gabungkan, boleh sebut aku puasa qada berserta dengan puasa sunat Isnin, berserta dengan puasa sunat putih, berserta dengan puasa sunat Rejab. Okey. Saya ni berpegang pada pendapat pertama tadi tu. Niat saja yang wajib, hak sunat akan ikut sekali. Macam kita sembahyang qada lah. Kan kita sembahyang qada, kebetulan kita bangun tengah malam bertahajud pada waktu tu. Okey. Kita ni ada qada. Utamakan qada dulu. Habis kita buat qada, boleh dah nak buat tahajud 2 rakaat? Silakan. Tapi dalam qada tu Allah Ta'ala dah kira dah. Mangkit tengah malam. Pada waktu berbetulan dini hari. Sepertiga malam. Memang tu memang qada. Tapi atas niat yang sama, pun qada banyak sangat, ya Allah. Nak qada lah. Tak mahu nak tahajud. Dapat pahala tahajud. Kemudian boleh nak buat tahajud? Boleh buat tahajud. Sampai ada yang begitu keras mengatakan, selagi qada tak habis, main tarawih pun jangan. Kesian kat kawan tu punya nak sembahyang tarawih. Nak nanti habis bayar qada, semua hidup tak payah sembahyang tarawih. Banyak kan? Jadi memadai niat yang wajib. Tapi boleh tak kalau nak angkat-angkat? Boleh. Sebab ada pendapat ulama yang kata boleh, maka bolehlah niat qada, niat sunat. Dapat 2 dalam 1. Tapi memadai niat wajib lah. Dapat yang sunat-sunat. InsyaAllah ta'ala. Terima kasih puan. Okey, ada soalan lain? Abinah? Saya sudah dengar, saya minta maaf atas kekurangan diri saya. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah dan kurang adalah daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma rizqna qabla al-mauti taubatan wa 'inda al-mauti syahadatan wa ba'da al-mauti jannatan wa na'ima ya arhamar rahimin. Allahumma shalli muslimina wal muslimat fi Filastin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma shalli muslimina wal muslimat fi Masjidil Aqsa. Allahumma harir Masjidil Aqsa ya Allah. Allahumma harir Masjidil Aqsa ya Allah. Allahumma harir Masjidil Aqsa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu